Berita menarik hari ini di asoka.com, Ahad 31 Oktober. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana kes harian COVID-19 di Sabah mencatat penurunan yang besar dengan sebanyak 203 kes kepada 447 kes hari ini, berbanding 650 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, bagaimanapun berkata, berdasarkan tren semasa penurunan itu bersifat sementara. Katanya kes harian COVID-19 di negeri ini dijangka kekal berlaku turun naik dari semasa ke semasa. Katanya sebanyak 78 daripada 84 kes yang dicatat di Kota Kinabalu adalah kes daftar lewat 2 hari atau lebih. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan takziah atas pemergian Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing yang meninggal dunia awal pagi tadi. Dalam kenyataannya, Ismail Sabri menyifatkan pemergian mendiang sebagai satu kehilangan yang besar kepada negeri Sarawak dan negara. Mendiang merupakan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, berpandangan jauh dan berwibawa. Tambahnya, jasa dan pengorbanan mendiang pasti akan dikenang sampai bila-bila. Perdana Menteri juga mewakili kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang dan semoga diberikan kekuatan serta kesabaran menghadapi saat duka ini. Seterusnya, Parti Warisan Sabah akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Ahli Parlimen Lahad Datu, Datuk Muhammadin Ketapi yang mengumumkan keluar parti semalam. Timbalan Ketua Bahagian Warisan Lahad Datu merangkap Ahli Majlis Tertinggi Warisan asafal alian tindakan itu selaras dengan peruntukan undang-undang dan perlembagaan parti. Asafal yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tunku kini memangku Ketua Warisan Bahagian Lahad Datu bagi mengisi kekosongan berikutan tindakan Muhammadin keluar parti. Pelantikannya diumumkan oleh Ketua Penerangan Warisan Datuk Awang Ahmad Sahari dalam satu sidang media di Lahad Datu hari ini. Asafal berkata kepimpinan Warisan Lahad Datu akan terus setia dan kekal bersama Presiden Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Sementara itu, Awang Ahmad Sah berkata tindakan Muhammadin keluar parti tidak memberi sebarang kesan kepada parti itu. Katanya tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Segama itu tidak mengejutkan dan sudah lama dijangka berikutan tindak tanduknya sebelum ini yang menjauhkan diri dan tidak mempedulikan sebarang aktiviti politik yang dirancang pimpinan parti pusat di Lahad Datu. Beliau berkata Muhammadin juga sudah lama tidak mengendahkan parti itu termasuk Presiden Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Berita seterusnya, seramai 200 murid dari 4 sekolah rendah di Kota Marudu menerima sumbangan kelengkapan sekolah daripada Tenaga Nasional Berhad dan Sabah Electricity Sendirian Berhad semalam menerusi program Ceria ke Sekolah yang juga sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat TNB dan SESB. Setiap murid diberikan beg sekolah, alat tulis dan wang tunai RM50 bagi memudahkan persediaan mereka untuk kembali ke sekolah pada bulan depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak yang juga Ahli Parlimen Kota Marudu, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata, sumbangan itu membantu meringankan beban ibu bapa yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang bayi lelaki berusia setahun mengalami detik cemas apabila terperangkap dalam kereta ibunya sebelum dikeluarkan anggota bomba dan penyelamat dalam kejadian di Taman Sempelang, Kota Kinabalu pagi ini. Menurut laporan awal, bayi terbabit dikatakan ditinggalkan bersendirian oleh ibunya kerana ingin mengambil sesuatu di dalam rumah sebelum pintu kenderaan tiba-tiba terkunci. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11.22 pagi. Katanya susulan laporan itu sepasukan 10 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerah ke lokasi kejadian. Menurutnya pintu kenderaan berkenaan kemudiannya berjaya dibuka dan bayi terbabit juga tidak mengalami sebarang kecederaan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di asoka.com.